Allah. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Tak ada cara lain, iaitu dengan beribadah banyak-banyak. Tu sebab saya kata tadi, kita dikatakan sebagai umat yang terbaik. Macam mana? Dongki tak habis-habis, gaduh tak habis-habis, macam mana? Dengar, cuba tengok kita, nak tengok dongki dah ada dalam hati kita ni macam mana? Sambut dia satu kebaikan orang lain, kita tak puas hati. Makna ada masalah tu hati kita. Dengar-dengar dia dah dapat naik pangkat. Tak apa dijilat bos tu. Allahu Akbar. Dia pakai kereta baru tak? Mana dia curi tak tahu. Dengar anak dapat PSR 6A. Alah macam anak dia seorang pandai. La ilaha. Haji yang apa tu lah? Haji tu yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia 25. Nampak? Jadi hal. Yo kau dia nampak jadi hal. Allahu Akbar. Apa salah Mula nak cakap bini 25. Malam pertama mati tu. Kan tak elok dia cakap tu. Dia boleh cakap tu, dengar dia dah naik pangkat, alhamdulillah. Ada juga pegawai besar kat kawasan kita tu nak minta tolong, sok senang gitu. Dengar dia beli kereta baru. Yo kau mudah-mudahan dapat kita tumpang kan. Dia tu rajin numpangkan orang tu. Kan? Dengar anak dapat PSR 6A. Alhamdulillah ada juga budak pandai kat tempat kita ni. Kan okey macam tu. Dengar haji tu dah kahwin muda, umur 25 bini. Alhamdulillah ada bini yang tanggap boleh jaga dia. Kan sana? Yang perempuan kau tak perhati, pergi tanya direct. Ni nak tanya sikit, apa kau gambar mana gambar haji tu? Bang haji tu banyak umur dah. Macam mana saya nak cakap Wah, dia jawab kan. Dia lemah lembut, romantik. Ambil romantik untuk dia memahami saya. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pakak tak terang macam tu. Allahu Akbar. Tak, ni contoh. Contoh. Allahu Akbar kan. Jadi mana kata? Dan perbandingan dunia dengan akhirat. Perbandingan dunia dan akhirat ibarat Nabi pernah buat. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehinya. Dah colok angkat macam tu lah nilai dunia ni. Tak ada apa. Koja barang siapa koja dunia sampai masa dia akan kecewa. Tak payahlah kan? Ajarlah akhirat banyak-banyak. Tak ada hal saya dah ceramah naik azia dunia semua. Okey. Kufur nikmat tak ada. Okey, kata tu leather seat siap dengan reverse camera. Iya. Kalau yang besar, kalau ramai-ramai naik boleh bawa yang besar sikit. Kan ni berdua bodoh kan. Tu yang saya ceramah di sekali tu, saya ceramah kat mana? Saya ceramah dekat perumahan polis Sungai Besi. Polis cakap, "Tuan, lepas tu Sungai Besi tuan tunggu tuan, kita escort tengah jam ni." Polis escort, 2 motor peronda, 1 kereta peronda private. Escort Azia. Lagi kocik lah yang kena escort kan. Kau topi semua kereta belum jadi mentari gitu. Kau topi semua kereta. Lepas tu agak orang keliling tu cakap apa? Wih, dia escort Azia tu lah. Tak, semua orang cakap berani betul Azia ni ikut polis ni. Tak ada apa dah. Alah dunia. Apa kita nak heran? Ada hal lah kan. Syukur. Yang penting syukur. Ubek kepada segala penyakit hati adalah syukur. Dengan syukur ni kita akan bahagia. InsyaAllah. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Kan? Pandang suami syukur. Tengok suami. Pahala tu. Hampir muka yang kita tengok dapat pahala. Pertama tengok muka mak ayah. Pahala. Kalau mak ayah dah tak ada, jarah kubur dia. Pahala. Kedua, tengok muka suami. Tengok muka isteri. Pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Tengok bini orang apa? Bini orang lawa ustaz memang. Sebab perbandingan tak adil. Banding dengan bini orang kat luar dengan bini kita yang lipat kain. Memang tak sama. Saya tak pernah tengok perempuan berkala lawa ke tudung macam ni. Pergi mana yang lipat kain? Dengan bohong tak ada mana dah. Kan? Sepah kayu kan? Itu ya. Pandang suami tengah baca surat khabar kan, nampak isteri lipat kain. Dia tinjau. Yang bini cacap-cacap serap. Yang lelaki dia halah. Pahala. Nengok bini dia. Yang bini tengah lipat kain, nampak suami terlelap kat sofa tu. Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa. Jangan kau kutuk lelaki kau. Jangan. Dikutuk lelaki pula. Yang ketiga.
Yang ketiga, tengok Quran dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Apatah lagi baca, tengok pahala, tengok dan baca lagi besar pahala. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham dan buat lagi besar pahala. Kadang kita dengar tu sebabnya cuba belajar bahasa Arab basic. Ada setengah kan masjid sama dua masjid Usin tu dia ada buat kelas bahasa Arab. Pergilah. Nampaklah bila imam baca ayat panjang tak adalah menyumpah kat belakang. Cuba faham. Oh, tu maksud ayat ni. Tahu. Haujana tauruna falabatiu faurutiu falabarin. Bawa itulah tak belajar. Itu bukan ayat Quran, tu bukan hadis. Tu bukan Arab. Habis apa dah? Jawi bubuh bagi. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawawrawaunun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat faurutin paurut falaparin lapar. Itu kita mengangguklah handa dia tipu kau kan. Itu sebab kono belajar. Kono belajar. Dan yang kompak tengok Kaabah dapat pahala. Apatah lagi pergi sanun lagi besar pahala. Ni sebab tengah ni. Tengah gantung dulu tak boleh pergi kan. Kalau dapat peluang pergilah. Yang pergi haji ni pun tengah suspend ni. Dapat ke tak ni? Kau lama pula gantung ke tahun ni tak ada pergi haji. Mana tahu? Yang mudah-mudahan taklah sampai macam tu kan. Iya. Siapa yang baru daftar hari ni insya-Allah boleh pergi pada tahun 2130. 2130. 5 kali hidup mati tak boleh pergi lagi. Kan pergi sana kan, pergi sana. Orang tengah ramai masuk pergi tu ramai betul. Orang Malaysia ni dah hakap. Kek Raudah tu dah semayang dah lah, dah semayang bangun. Nak semayang lagi semayang bangun. Dah bagi orang lain pula. Bantai sujud dalam mau. Orang Arab tu tak sabar, dia langkah orang Malaysia tu zap Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun golap dia pula. Kek mana ni Allah? Apalah hujan untuk aku ni Allah? Dalam kain orang Arab tu ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Pandang atas langsung nyorit ni apa? Khabana. Satu lagi, kalau ada orang pergi umrah kan, kirimkan duit sedekah ni bagi contoh doakan saya. Yang doa tu pula orang yang pergi catat, takut terlupa. Sebab benda yang kita dah setuju dengan orang, dah berjanji berhutang kalau tak buat. Ingat tu. Tolong sampaikan salam kat Rasulullah ya, Salid. Siapa ni? Sampai kat sana tak adalah ramai bona, 350 orang umat ni. Assalamualaikum ya Rasulullah, aku menyampaikan salam kepadamu ya Allah. Yang pertama lah kau halau kat polis tu. Tak boleh perfect dah. Daripada bilik tu dah niat dah tengok senarai nama ni kat dalam handphone tu kita scroll kan. Ni kau jap gini nama ni kau jap gini aku sampaikan salam Rasulullah. Aku nak sampaikan salam 350 orang yang aku dah niatkan daripada bilik tadi kepadamu ya Rasulullah. Selesai. Macam tu ya. Kan? Jangan kita takut-takut kawan. Dia tak tahulah, dia takut lah. First time pergi. Yang takut lah, tak ada apa-apa. Senang ya. Ya kau senang. Iyo. Kau pergi tawaf 7 kali. Kemudian lepas tu kau sa'i 7 kali ulang alik. Lepas tu tahlul. Selesai rumah. Apa senang mana? Tak limat kau. Dan pergi pergi khusus itu panjang mana pula. Iyalah, dia dah ringkaskan lah. Mana tu tak sama. Mana kau yang takut mana. Seorang kau jagalah. Tengok kau dalam muka kau tak nak nampak ke surau ni. Dan dengan kau tak nampak Kaabah ni. Agak-agak lah. Dia takut dengan kawan tu. Tengok comel kawan tu. Takkan nak bosah Kaabah, takkan tak nampak. Dan ingat ni, ramai dah kawan yang tak nampak. Masuk kau seboleh ni. La ilaha illallah. Kawan tu nak kata bang, tak boleh tidur. Takabil. Nampak tak. Sampai ke hotel, balalah dia. Berlari nak buktikan dia nampak. Kaabah. Pergi dia. Lepas tu berlari dia balik ke hotel, menangis. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Banyak dosa saya Ustaz. Kenapa ni cik? Tak nampak Kaabah ni. Sabar pakcik, ini Madinah ni. Memang tak nampak. Salah tompek rupa. Itu dia. Itulah kerja dunia ni janganlah, kerja akhirat. Cari menantu pun, cari akhirat. Kereta besar, kau tengok menantu ku cania lah. Kereta besar, duit banyak. Dipijak anak kita besar. Mana tahu? Bukan cakap semua jahat, taklah. Kan pertimbangan kita tu kadang-kadang macam tu. Apa nak buat pengumuman apa tu? Asal? Oh, potong rumah. Orang parking kereta silap nak suruh alihkan. NDE 8426.
Kereta minta alih kan. Sebab depan rumah orang. Depan rumah orang, orang nak keluar tak boleh. NDE 8426. Ya. Dah tak ngaku pula dah. Ya betul ya. NDE 8426 minta tolong kerjasama minta alihkan. Ya. Cari menantu tadi, cari yang elok-elok. Kau tengok tu pakai blazer tie, tali leher besar sejadah. Kau tengok kereta manjala mak macam tu. Jangan dunia semua tu. Kadang tanya soalan pun, kau kerja mana? Kau tetap kontrak. Kontrak berapa tahun? Gaji berapa? Tolak-tolak hutang apa semua tinggal berapa? Dunia dalam bank ada berapa? 1,5. Macam mana kau nak bola anak aku? Nampak ayat Cuba tanya, pakcik nak tanya. Cuba mengucap sikit. Nampak. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Muslim Majlis. Itu mengucap. Bukan mengucap tu dah. Dia tanya, sekarang pakcik nak tanya. Kau jaga solat tak? Kadang jaga, kadang tak. Macam mana lah? Bila time jaga semayang, bila tidur tak? Mati budak ni sekarang. Ada kali tu 3 budak lelaki datang rumah kan. Semua nak ke anak perempuan. Anak perempuan ni seorang. 3 lelaki. Pakcik pilih antara kami ni pakcik. Macam ni lah. Nama kau siapa? Nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha sekarang. Mak tak peranyat budak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wad duha wal laili iza saja. Bagus. Sampai ujung budak tu baca. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Pendek surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Budak yang ketiga tu dah berapa lu? Nama dia Yasin. Wah, parah ni. Kenapa lah ayah dia bagi nama Yasin ni? Allah, parah lah. Habislah. Salah saya budak kedua. Kau nama siapa? Pakcik tu orang cakap. Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Qul Wahad. Nampak pun nama orang agak-agak lah kau nak menipu pun. Allahu Akbar. Sebagai penutup saya nak buat satu cerita. Satu cerita yang diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata dunia ni boleh diibaratkan seperti sebuah pulau yang penuh dengan beraneka permainan, keseronokan, keindahan, kecantikan dan bekalan. Dan manusia diibaratkan seperti penumpang-penumpang yang sedang berlayar dalam sebuah kapal untuk menuju kepada satu destinasi. Maka kapal itu singgah sebentar di pulau itu supaya penumpangnya dapat mengambil bekalan dan mengumpul dana secukupnya. Sebelum penumpang turun ke pulau, kapten kapal memberi penerangan kepada penumpang berwaspada ketika berada di pulau itu. Jangan sekali-kali terleka dengan keindahan, kecantikan dan keseronokan. Tujuan penumpang-penumpang turun ke pulau hanyalah untuk mengambil bekalan dan mengumpul dana sebanyak mungkin yang boleh. Para penumpang yang turun daripada kapal ke pulau itu ada 3 golongan. Yang pertama, turun serta sentiasa ingat dan berwaspada. Matlamat tujuan mereka turun hanyalah mengambil bekalan dan kumpul dana. Maka mereka berusaha sungguh-sungguh untuk kumpul bekalan dan dana dengan sebaik-baiknya. Itu kategori pertama. Kategori kedua, turun kemudian terpukau dengan keindahan, kecantikan, keseronokan yang ada di pulau itu. Mereka lupa matlamat tujuan asal mereka hanyalah untuk mengumpul bekalan dan dana. Namun apabila waktu kapal berangkat sudah hampir, baru ingat, lah kejap lagi nak bergerak kapal ni. Barulah dia sedar dan kelalaian mereka. Maka barulah dia ambil ke mana yang sampai. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, leko, lalai sampai ke sudah. Sampailah kapal tu berlabuh, dah terlambat. Jadi dia dah ketinggalan. Jadi apa pun tak guna. Jadi tengoklah kita masuk kategori yang mana. Begitulah keadaan manusia yang dihantar Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini. Ada yang sentiasa ingat dan berwaspada matlamat tujuan asal mereka hanyalah untuk mengumpul bekalan. Ada juga golongan manusia yang dihantar kemudian terpukau dan leka dengan keindahan keseronokan dunia, kemudian sedar sebelum datangnya kematian. Dan ada pula yang terus-terusan leka dan terpukau dengan keindahan, kecantikan, keseronokan dunia hingga ajal datang menjemput mereka. Ketika itulah baru mereka nak sedar dan menyesal. Mudah-mudahan kita tak masuk kategori yang ketiga. Ya, dan mahu pun yang kedua tu pun kita tak nak. Mudah-mudahan jadilah kategori yang pertama. Kumpullah bekalan sebanyak-banyaknya untuk akhirat besok. Dalam surah Al-Hasyr Allah Ta'ala beritahu, hendaklah kamu memerhatikan apa yang diusahakan untuk hari esok. Bekalan kita untuk akhirat banyak ke tak banyak, ya? Jadi itu saja daripada saya pada hari ini. InsyaAllah saya faham muka-muka sobronti itu, saya faham. Dah bergalih-galih tempat duduk kan. Jadi insyaAllah seronok benar camah kat sini kan. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Next time kita buat program, kita buatlah, saya bawa lah comba asesnya. Bawa 2 Syamsul kat sini kan. Saya bawa Abang Samsul rau-rau, kita buat kat sini. Rasa tak muat surau, tutup habis. Rasa bukan duit, bukan NDE dah, habis segala kereta penuh kat depan orang kan. Tak kisahlah kan. InsyaAllah saya cuba setkan, nanti cakap dengan PA saya, dia akan arrangekan sekali kan. Abang Samsul rau-rau dia okey tu kan. Dan sedikit makluman saya umumkan,
Kat luar sana ada beberapa sahabat saya, bukan barang saya pun, saya umumkan je. Sebab sahabat-sahabat sini dia gemar berniaga di tempat saya ceramah. Saya tak ambil komisen apa pun tak ada. Kan ingat apa pula kan? Ada seorang tu daripada Tabuh Naning Alor Gajah Melaka, dia bawa barangan-barangan sunnah, buah tamah, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara, minyak wangi. Jadi boleh tengok kan. Yang seorang pula daripada Tampin, dia bawa madu. Dua makanan sunnah yang kena ada ke umat orang Islam. Pertama buah tamah, keduanya madu. Faham orang perempuan? Madu labah, madu kelulut, madu tualang ada. Kemudian begitu juga dia ada bawa sambal gesek, batu kikir, jambatan bosi. Sambal gesek tikir dia dah buat koreng-koreng supaya boleh tahan lama. Makan nasi lombik dengan bubur sedap. Tu orang hantar kek dia. Satu lagi ada sambal crispy. Saya nak posan sambal crispy ni, tester tu jangan dikojokan sampai licin. Tester tu buat rasa je. Kok sedap boleh. Habis je kojokan tester tu. Kan? Tu yang kedua lah. Dan yang ketiganya ada susu kambing. Susu kambing ni elok untuk orang gastrik. Saya Ustaz Slim Bollywood ada gastrik, kita orang amal susu kambing ni memang elok. Orang perempuan kadang dia tak tahan kan, sebab tak tahan bau. Jangan risau, dia tak ada bau, dia kambing daripada Holland, Belanda. Memang sedap rasa, dalam ada kurma, ada badam dalam tu. Siapa yang fikir kenapa sedap banyak sambal gesek, sambal crispy dan juga susu kambing tu. Baru saya perasan saya dapat free. Tu yang sedap benar tu. Jadi tuan-tuan kenalah boleh tanya. Selain daripada baik untuk gastrik, dia juga baik untuk orang perempuan yang hormon dan merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana poi boleh minum tu. Tapi mana yang dah tua, dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki. Mana orang lama yang sakit tulang, osteoporosis, baik amalkan. Sakit sendi pun elok. Dan pada yang kencing manis boleh minum sebab dia tak ada gula langsung, cuma manisan kurma sahaja dan juga badam. Insya-Allah boleh ikhtiar. Berapa harga tanyalah dia berapa. Saya tak tahu berapa dah. Dan saya dapat free. Insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak dapat berjumpa kita kat sini. Ada muka-muka yang biasa jumpa tu. Insya-Allah di lain kesempatan kau jumpa kat luar Togo lah. Janganlah Togo. Kena tak siapa? Tu payah jawabnya. Kan cakap itulah yang kan suruh pergi ke Payang. Okey contoh faham lah kita kan. Ini kena tak siapa, takut kau cik hati kan. Kita pun cakap ya tahu. Sekarang kat mana saja nak cari clue. Sekarang kat mana, kat situ juga. Sampai sudah lah tak tahu. Ya itulah dia, insya-Allah. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.